Kalau kita cakap pasal taman tema, kita tahu dekat dalam taman tema ni ada macam-macam jenis permainan dan juga aktiviti yang kita boleh main dekat dalam tu. Dan kepada penggemar-penggemar horror pula, kita tahu bila mereka masuk je ke dalam taman tema ni, mereka tak akan terlepas dengan rumah hantu, rumah pembunuhan ataupun rumah patung-patung ke. Dan yang paling penting memang menakutkan. Dan benda tu semua bukan hanya boleh dapat dekat taman tema je sebenarnya. Dekat luar pun ada benda tu semua, like Hauntu, Escape Room, Breakout, dan itu tak termasuk lagi Night of Fright dekat Sunway Lagoon. Jadi kepada sesiapa yang tak pernah terlepas Night of Fright dekat Sunway Lagoon tu, angkat tangan. Okey, aku seorang je. Walaupun kita tahu semua tu memang menakutkan dan orang cakap benda tu memang rasa seram, tapi dia akan tetap rasa intense, happening dan satisfying dengan apa yang kita bayar. Sebab kita tahu semua tu hanyalah trik, ilusi dan lakonan untuk menghiburkan kita sahaja semata-mata. Tapi aku nak tanya dekat korang sanggup tak membayar untuk masuk rumah hantu ke, rumah pembunuhan ke, atau rumah penculikan yang korang memang betul-betul akan rasa kena seksa, betul-betul rasa macam kena culik, dan betul-betul rasa kena dera. Aku tahu nanti ada yang cakap, gila apa Abang Mochi ni? Ada ke orang nak bayar untuk kena seksa macam tu kan? Kalau korang rasa aku dah gila, jom kita pergi ke segmen yang lebih gila. Hai guys, aku harap korang sihat-sihat sentiasa, tak sihat makan ubat, kalau tenat pergi hospital. Simple kan? Kisah kali ini adalah kisah benar yang terjadi di Amerika Syarikat. Dan sebelum kita pergi lebih dalam, aku harap korang tak lupa untuk tekan button subscribe dan klik notification bell supaya korang tak terlepas dengan kisah-kisah menarik di masa yang akan datang. Kisah kali ini aku nak ceritakan kisah benar tentang sebuah rumah hantu atau taman tema yang terletak di San Diego di Amerika Syarikat. Dan nama rumah hantu ni adalah McCamey Manor. Founder untuk rumah hantu McCamey Manor ni difoundkan dari Russ McCamey. Jadi apa yang membezakan rumah hantu ni dengan rumah hantu yang kita biasa masuk atau timpak yang lain? Rumah hantu yang lain, dia tak ada sentuhan fizikal dan juga kita punya mental. Maksudnya bila kita masuk rumah-rumah hantu yang ada sebelum ni, mereka dilarang untuk menyentuh tubuh badan kita ataupun dilaranglah untuk merosakkan mental kita dan buat apa-apa je lah pada kita. Tapi di rumah hantu McCamey Manor ni 100% different, totally berbeza guys. Korang bayangkan, korang bayar untuk masuk dan korang perlu bersedia menjadi mangsa selepas itu. Rumah hantu ni ada banyak pecahan lah. Sebagai contoh, rumah hantu pasal kisah penculikan ke, kisah pembunuhan ke, kisah seram ke. Tapi yang menakutkan dekat sini, korang akan betul-betul kena seksa dekat dalam tu. Sebagai contoh aku bagi contoh, korang bayangkan, lepas je korang bayar tiket, korang masuk je dekat dalam, korang terus kena tarik, korang terus kena ikat dekat kerusi. Lepas tu korang kena seksa daripada pekerja-pekerja dekat situ. Dan untuk pengetahuan korang, rumah hantu ni legal guys. Dalam erti kata lain, maksudnya permainan ni boleh dimain secara umum. Aku pun macam tak boleh nak brand juga macam mana permainan yang macam ni boleh legal secara umum. Dan yang paling mengerikan guys, korang tahu tak, sebelum korang nak beli tiket, korang perlu book 2 minggu lebih awal. First, sebab ramai. Nampak tak? Ramainya orang gila. Dan yang kedua, tiket dibeli tu korang perlu dapatkan sekali dengan pengesahan doktor dan perjanjian polisi daripada rumah hantu tu. Maksudnya macam ni, kalau korang keluar daripada rumah tu, tiba-tiba korang jadi mental ke, patah tangan ke, patah kaki ke, itu risiko korang sendiri. Gila tak gila guys? Orang bayar untuk kena seksa. Ini aku bagi contoh seksaan-seksaan yang akan ada dalam tu. Korang kena ikat dengan rantai, korang akan ditampar-tampar, kepala korang dilemaskan dekat dalam air. Lepas tu yang perempuan kena tarik pula rambut, kena seksa, kena torture. Lepas tu dekat dalam tu guys, ada tarantula, ada ular dan banyak lagi guys, binatang-binatang yang memang berbisa lah pada manusia. Dan yang satu ni guys, bagi aku yang ni memang jijik. Korang bayangkan, korang dah tengah menangis, kena seksa kat dalam tu, dengan tak ada siapa yang boleh tolong korang kat dalam tu. Tiba-tiba diorang ni semua, yang pekerja-pekerja ni, simbah muntah dekat korang, simbah najis-najis dekat muka korang. Korang boleh bayangkan tak? Korang bayar untuk semua benda tu, tak cukup lagi dengan simbah, diorang ambil pula muntah-muntah ni tadi, dia sumbat dekat dalam mulut korang.
Korang rasa? Guys, ini kisah benar dan betul-betul berlaku. Aku tak ada tambah-tambah cerita je guys. Korang boleh buat research sendiri kalau korang ragu-ragu dengan aku lah. Macam rumah-rumah tu yang ada, kita tahu biasanya kita kat dalam tu paling lama pun mungkin dalam 20 minit atau 25 minit maksimum. Dan itu pun aku rasa tengah jalan main pun dah rasa macam nak keluar sebab ketakutan kan. Tapi rumah hantu yang aku ceritakan tadi ni berjalan selama 8 ke 10 jam. Maksudnya 8 ke 10 jam tu korang kat dalam tu, sampailah korang memang betul-betul dah tak sanggup, dah kena seksa, barulah korang dilepaskan. Dan aku tahu korang mesti tertanya-tanya kenapa ada yang sanggup duduk lama kat dalam tu walaupun diorang tahu diorang kena seksa dekat dalam tu kan. So here come my theory lah. Ini teori aku ya. Satu, mungkin sebab benda tu kita bayar, mesti kita nak rasa berbaloi. Paling tidak pun mesti kita nak alami benda tu sampai habis. Tapi sebab mungkin diorang dah tak mampu nak menahan seksaan dekat dalam tu, jadi terpaksalah mereka decide untuk keluar lebih awal daripada yang sepatutnya. Dan yang kedua, mungkin pemain-pemain ni memang betul-betul nak merasa macam mana kena seksa dengan penculik, macam mana kena dera daripada pembunuh, dan diorang cuba untuk merasakan kesakitan tu walaupun diorang tahu benda tu merasakan seperti separuh mati. Dan teori aku yang ketiga ni mungkin menjadi asbab dan sebab yang besar lah kenapa pemain-pemain dekat dalam ni betul-betul sanggup bertahan dekat dalam tu. Mereka bertahan sebab hadiah. Macam aku bagi tahu tadi, permainan ni akan berlangsung selama 8 ke 10 jam. Tapi kalau ada orang yang bertahan selama 10 jam dengan kena seksa, kena pukul, kena makan benda tu, kena paksa makan benda ni, mereka sebenarnya akan diberi reward sebanyak $20,000 atau dalam Malaysia kita, duit Malaysia kita kalau convert mungkin dalam RM85,000. Korang bayangkanlah rumah hantu kena seksa macam tu dengan ramai pula yang datang kan. Takkanlah semua tu nak merasa sakit semata-mata. Tapi itu teori aku je lah. Jadi ada ke yang dapatkan $20,000 ni? Jawapannya tidak. Tapi ada seorang perempuan ni, dia bernama Sarah P, dan dia ni mangsa pertama yang boleh bertahan dekat dalam tu selama 6 jam. Sarah ni dia cubalah tahan seksa dengan dah menangis-nangis terasa-esak kan, dengan tahan sakit, kena seksa benda tu, kena seksa benda ni, tapi tak kesampaian juga untuk bertahan selama 10 jam. Sebab Sarah P bagi tahu yang memang sangat-sangat sakit dan tak mampu untuk dia hadap benda tu, dan dia rasa ini adalah seksaan yang paling berat yang pernah dia rasa dekat dalam dunia. Kalau korang sanggup tak nak dapatkan $20,000 ataupun RM85,000 tu untuk seksaan selama 10 jam? Kalau korang tanya aku lah kan, tiket available lagi? Memang tak lah cerita dia. Rumah hantu Maccaman Manor ni pernah lah kena siasat kan. Macam mana boleh tetap legal walaupun permainan ni sebenarnya tak layak untuk dimainkan secara umum. Dan Russ McCamey ni tadi, okay, yang founder ni, dia bagi tahu yang mereka jalankan benda ni dengan persetujuan daripada pengunjung ataupun pemain tu sendiri. Jadi memang tak akan ada report polis lah yang akan dapat daripada pemain-pemain ni tadi, sebab benda tu tak akan dijadikan isu sebab dah ada perjanjian. Korang bayangkan macam mana nak jadi isu sedangkan korang sendiri yang tanda tangan dan korang setuju dengan seksaan tu. Korang dah volunteer diri korang nak main benda tu, jadi sendiri main, sendiri tanggung lah kan. Tapi ada seorang pemain ni, nama dia Laura Hess. Dia pernah bersuarakan pada pihak-pihak media dan pihak-pihak atasan. Dia bagi tahu yang permainan ni sebenarnya sangatlah tidak patut untuk dilegalkan. Laura Hess ni bagi tahu 8 minit je dia dekat dalam tu pun dia rasa macam kena seksa dengan penculik dan pembunuh yang sebenar. Cuba korang bayangkan, baru 8 minit si Laura ni masuk kat dalam rumah tu, si Laura ni terus dihantar ke hospital lepas 8 minit yang pertama dia kena seksa. Dan ada juga yang pengunjung-pengunjung dan pemain-pemain yang lain terpaksa burnkan tiket diorang sebab diorang dapat tahu dekat dalam persetujuan tu ataupun agreement tu, diorang cakap diorang terpaksa merelakan diri korang kalau diorang kena torture yang sangat-sangat teruk, macam kena cabut kuku diorang, kena cabut gigi diorang. Dan pada pendapat aku lah guys, aku rasa Russ McCamey ni confirm guys ada masalah jiwa. Kita sebagai orang normal takkan tergamak nak cabut gigi orang, nak tarik kuku daripada kulit manusia. Gila ke apa? Dan sedikit lagi info, beberapa tahun lepas tu rumah hantu ni mulalah dapat protes daripada warga-warga dekat situ. Tapi protes tu tak memberi kesan dan impak apa-apa pun sebab taman tema tu masih dikategorikan legal untuk dijalankan. Jadi warga-warga kat situ hanya mampu protes, tapi kerajaan memang tak
buat apa-apa tindakan lah. Aku sendiri pun sebenarnya minat juga pada benda yang ekstrim macam tu, tapi bagi aku itu dah membahayakan sangat. Itu bukan ekstrim, itu gila namanya kan. Even kalau fear factor yang dapat reward lagi lumayan tu pun still safe to play, you know. Jadi apa pandangan korang tentang rumah hantu ni? Sanggup ke korang buat semua tu sebab korang nak merasa macam mana kena kidnap, macam mana kena torture, macam mana rasanya gigi korang dicabut kat dalam tu, macam mana kuku diorang dicabut kat dalam tu, atau mungkin korang sanggup korbankan diri korang semata-mata untuk dapatkan reward sebanyak RM85,000 tu? Sila komen pandangan korang dekat bawah. Nama aku Rizky. Jumpa lagi. And stay smart.